Okey, sebagai introduction insya-Allah kita akan lihat dia punya tutorial, dia punya atur cara. Atur cara untuk hari ni simple saja. Kita sampai pukul 12. Atur cara kelas 3D bersama Creative Tank, iaitu kita belajar Blender 3D ada macam-macam. Ini paling basic lah. At least kita cuba start buat satu. InsyaAllah yang ni sebagai batu tempat kita bertolak, titik point kita untuk bertolak. Mesti there must be somewhere yang kita mulakan, kita boleh start. Okay, so atur cara untuk pagi ni kita pengenalan sikit. Lepas tu kita cuba buat dan kita ada rehat dan sesi yang kedua. Okey, sebagai pengenalan, nama saya Muhammad Zulkarnain bin Jamaluddin, nama penuh. Umur 40 tahun, tinggal di Seri Gombak, dan saya dengan wife sebagai partner dalam Creative Tank Studio lah. Kami run Creative Tank Studio. Creative Tank Studio tu nama studio, tapi syarikatnya Creative Tank Sdn Bhd, di mana company kami sebenarnya menawarkan servis kepada badan-badan korporat, kerajaan dan sebagainya. Dalam servis maknanya buat animasi, buat audio dan juga buat video yang berkaitan dengan visual dan juga audio lah. Ada misalnya beberapa bulan lepas ada projek buat audio, buat music korporat sebagai contoh. Ada juga untuk animasi dan sebagainya. Kalau nak tengok ini channel YouTube kami. Channel YouTube ni Creative Time Studio, dan ada beberapa video lah. Ada banyak lagi lah video. Yang ni jingle lah. Yang ni antara projek yang dah disiapkan lah sebelum ni. Slow sikit. Okay, so ni 3D animation lah. Tahun lepas punya production dah siap lah, dengan menggunakan Blender lah. Ada juga sebenarnya saya pakai Blender saja untuk buku teks AR augmented reality ni. Untuk buku teks bahasa Melayu tingkatan 3, guna Blender saja untuk create benda ni lah. Untuk create dia ada satu page tu, nama dia serangan seksual. Jadi untuk mempertahankan diri. Lemahkan penyerang Yang ni dia punya ini untuk DBP dan Ministry of Education lah. Dia punya apps dia. So kalau tengok yang ni adalah situasi gangguan seksual. Maaf, tak nampak slide lah. Tak nampak? Sekejap. Oh ya. Sekejap share entire screen. Okay. So yang ni lah. Sorry. Yang ni AR pun pakai Blender lah. Tapi ni untuk buku teks sebab simple je. Dipanggil low poly lah. Low poly tu maksudnya dalam 3D dia ada kiraan poly dia, nanti dia akan tunjuk. So kita pastikan poly dia tu rendah, so dia untuk supaya bila mobile application ni dia ringan lah. So kalau AR tu, yang ni waktu ni buku teks tak siap lagi lah, nak demokan. Macam itulah, itu AR. So dia macam game sikit lah sebenarnya. Dia memang game lah, pakai game engine bila buat ni. So dia bila berbincang dengan KPM tu, maksudnya dia nak benda ni didemokan.
nak mudah, dia kata nak murah kita lakonkan, tapi pada saya lakon lagi satu macam lah, nak cari pemangsa dengan mangsa tu, tu satu video kita lakonkan, lepas tu buat video. So tak apalah, kita pakai 3D lah, lagi mudah. Kita buat dia kan, tak ada isu pelakon pula mestilah kena perempuan kan, lepas tu yang mangsa mestilah kena lelaki sebab nama serangan seksual. Cadangannya dia suruh buat macam ni lah. Ini berkaitan dengan sukan cendon kat sukan C, dalam buku teks juga. So nak tunjukkan lah AR dia. Tapi yang ni adalah footage daripada Astro lah. Kita minta kebenaran Astro untuk guna. So nanti play dia macam itulah. Sukan cendon ni sukan macam sepak raga bulatan. Dia masuk dalam buku teks sebab dia sukan Myanmar, tapi Malaysia menang peringkat emas. Macam itulah. So masuklah dalam buku teks. So yang tu lebih kurang. Jadi yang ni yang tadi saya tunjuk character animation. Character animation yang kami buat lah. Buat daripada scratch lah, dalam Blender. Ni dalam Blender. Maknanya creator orang. Okay. So lebih kurang. So itu takruf lah. Okay. Untuk lebih lanjut boleh tengok kat sini lah. Ni yang lain lah. Yang lain yang kami buat. Ini Maria. Beliau melakukan perniagaan membuat kek dan dia yang tadi kereta lah, takaful kereta. Yang ni orang nak buat baking. Maria menyimak akaun simpanannya. Namun beliau masih kekurangan RM5,000 lagi. Jangan risau, KIMB kan ada. Untunglah Mariam telah menjadi ahli. Beliau terus menghubungi KIMB bagi memohon pembiayaan perniagaan. Permohonan Mariam diluluskan dan sekarang beliau sibuk menguruskan perniagaan kek dan biskut beliau. Mariam telah membuat keputusan yang bijak. Jadilah seperti Mariam. Koperasi Islah Malaysia Berhad, teman muamalat anda. Okay, so lebih kurang macam tu. Jadi untuk hari ni itu pengenalan kami lah lebih kurang. Okey, untuk hari ni kita akan buat Blender. Dan Blender kalau ikut yang sebelum ni, Blender ni 3D ni sebenarnya macam-macam boleh buat lah. Kalau yang digital tu digital, kalau nak 3D print dengan Blender pun boleh juga. Kita design dalam Blender apa yang kita nak printkan, lepas tu kita printkan lah. Printkan tu kena ada printer lah. Dan kita hantar ke, sama ada kalau kita tak ada printer, kita hantar ke printer lah. So itu antara yang kita boleh buat lah, potensi-potensi dia. Dan kalau tuan-tuan, adik, kakak nak tahu antara factsnya, sebagai contoh, kalau kita lihat IKEA katalog. IKEA katalog dan macam-macam lah dalam architecture dan sebagainya pun kebanyakan 3D. Pun sebenarnya 3D render. 3D render. Ni antara dia punya cerita lah. So how 3D models, cerita-cerita dia lah. Sebenarnya dia orang menggunakan 3D render saja untuk create katalog dia, gambar-gambar dia tu. Jadi nampak macam betul lah, tapi sebenarnya 3D. So itu antara kegunaan 3D lah yang kita boleh gunakan. Ada macam-macam lah. Sama ada kalau dalam perubatan ke, kita nak buat doktor nak buat limbs ataupun arm, artificial arm. Ada banyak kegunaan. Atau kita nak buat sesuatu, misalnya kita nak buat misalnya kita nak buat barang-barang kan. Nak buat barang-barang, kita design dulu dalam 3D, kita hantar 3D print, apa-apalah. Ataupun itu kalau tak nak buat animasi lah, atau kalau nak buat game, semua boleh lah. So dia punya potensi dia tu luas.
Okey, balik pada cerita tadi. Okay, kita terus pergi kepada Blender untuk sesi pagi ni. Blender. So ini adalah Blender. Blender 2.9 Okay, so 2.93.2. Dia sekarang ni Blender 2.93. Tapi perpuluhan 2 ni sebab dia dah ada betul-betulkan lah. Yang kalau kita tengok 2.93 lah. Dekat dia punya website dia. Saya pun tak pasti. Sekejap saya tengok adakah itu yang rasmi blender.org ataupun dia ada keluar yang baru. Okey, dia ada keluar yang baru 0.3. Yang saya punya 0.2. Tapi tak apalah. Yang baru tu dia just betulkan dia punya bugs dia lah. Tapi itu yang terkini ialah 2.93. Okey, balik pada cerita Blender. Ini interface dia. Sebenarnya ada banyak lagi di dalam Blender lah. Tapi untuk kita sebagai basic, kita 3D viewport, properties, ada outliner dan juga properties. Itu dahululah. Tapi by default nanti dia buka, dia tambah satu lagi yang ni. Yang ni sebenarnya dipanggil timeline. Timeline mana dia tunjuk? Okey. Yang ni lah timeline. Timeline ni sebenarnya adalah dia punya untuk animasi. Ni tambah lagi satu lah daripada yang saya buat rakaman tu. Kita 3 ni dulu. Tapi sebab 3 ni kat sini pun ada banyak lagi lah. Tapi ini pun 5 sahaja. Kita ambil kira 5. Sebab yang lain-lain macam contoh yang ni particles ni advance sikit. Kita try explore yang basic dulu, iaitu dunia world dengan material dia dulu. Okey, ni timeline kalau untuk animasi lah. Kalau untuk animasi contohnya macam ni, saya bubuh keyframe. Kita tekan sini, kita bubuh keyframe. Lepas tu kita depan sikit, bubuh keyframe lagi kat sini. So dia akan bergerak lah. Tu macam mana cara kita nak menggerakkan sesuatu dalam Blender. Timeline ni untuk animasi lah. So jadilah macam tu. Ataupun kamera pun boleh gerak. Semua yang dalam Blender ni, kamera ke lampu ke, semua kita boleh keyframe kan dia. Lampu pun boleh. Contohnya kita kat sini lah, kita boleh tengok in real time. Kat sini lampu pun bergerak ke sini. So kita boleh lihat lampu dia boleh bergerak macam tu. Kamera dia pun boleh gerak. Kalau kita lihat tu kamera. Ini kamera view lah. Okey, saya kena turn onkan screencast key supaya nampak. Okey, so sekejap, kenapa dia tak ada? Okey, okey, nampak. Okey. So dia dah ada tulis kat sini untuk apa yang saya klik dan apa yang saya type lah. Kalau kosong untuk tengok ataupun ni lah, ini function dia untuk tengok daripada kamera punya angle. Okey, so katalah kita nak dalam Blender juga sebenarnya kita boleh tukar satu lagi 3D viewport. Tak ada masalah, boleh ada 2 3D viewport ataupun 3 ataupun 4 pun boleh. Kita katalah yang ni kita buat dia shading mode dia ni untuk solid. Maknanya kita tak nak ada nampak material apa. Yang ni kita kata dia sebagai nampak dia render shading lah. Viewport render. Dia punya 3D view dia tu adalah wet render. Maksudnya sama macam yang kita dilihat daripada kamera. So kita tekan kosong, maknanya kita nak tengok apa yang kamera nampak. Dan kita letaklah dia color. Kita letak dia color merah lah, senang cerita. So kat sini dia tak tukar sebab viewport shading dia tu solid. Yang ni kita nampak, tengok dia render. Okey, so sekarang kamera pun kita nak gerakkan. Ni kamera. Kita nak gerakkan kamera. Ini pengenalan dululah, nak tengok dia punya interface dia lebih mendalam daripada yang saya rakamkan sikit lah. Okey, kalau ada apa-apa
tak faham ke apa boleh tanya, boleh tulis. Kalau tak ada mikrofon boleh tulis dekat bahagian chat. Okey, so saya akan lihatlah dari masa ke semasa. Okey, so let's say kita gerakkan kamera ni, dan kita boleh tengok dekat sini apa yang kita dah gerakkan. Dekat mana? Okey, kita kata kita gerak kat situ. So kita kata yang kat sini dia dah lari kan. Mana dia lari? Kita kata dekat sini. So ni adalah salah satu ni satu tips lah sebenarnya, shortcut key. Katalah kita nak angle dari sini cantik. So tapi macam mana nak setkan kamera ke angle macam ni? Control, nak tengok yang ni saya tulis Control Alt kosong. Faham? So dia akan set kamera ke angle yang tu. Kita pun naikkan ke atas sikit. So kita boleh tengok macam mana dia punya animasi. Boleh tengok kat sini pun dia punya animasi. Kita boleh offkan yang ni, overlays ni, benda-benda ni lah. Tanda-tanda ni dia overlays. Kalau kita rasa sibuk, kita boleh offkan. Semua boleh customize. Okay, so kita offkan. Kita tengok pandangan daripada yang di render macam ni. So dia bergerak. Dia bergerak dekat tu kan. So sebenarnya kita boleh buat tulisan, boleh buat tajuk, title, macam-macam kita boleh buat dalam 3D ni. Dia lebih fleksibel lah. So itu okey, yang ni dekat timeline ni kita boleh endingkan dia dekat 120 lah. Lebih kurang lah dekat 120. Ni sampai 200.5 punya frame. Kita buat 120. Ini dah masuk ke animation lah. Tapi ni sebagai nak tengok panel-panel yang ada by default kita buka. Inilah dia. Kita ada 3D viewport. Kita ada, sebenarnya tadi properties lah, tapi saya dah tukar. Outliner. Lepas tu kita ada properties. Dan tiba-tiba ada benda ni, maybe jangan confuse. Ini adalah untuk timeline. Okay, so function dia dia boleh macam tu. Ini untuk animasi lah. Okay, so sebagai ulangan juga, maybe semua dah tengok ke yang rakaman tu? Kalau dah tengok, bagus lah. Kalau yang belum tengok, saya previewkan lagi sikit. Dekat sini kita ada panel 3D viewport. Yang ni outliner. Tapi tadi saya pergi buat 3D viewport. Outliner. Sebenarnya kita boleh customize lagi. Boleh split lagi. Horizontal split. Okey, kita boleh tambah lagi. Right click je. Kita right click. Tengok dekat sini, saya right click. Boleh tambah lagi horizontal split. Mana? Okey. Baik. Apa tak tambah? Maybe kat sini. Okey, maybe dia dah sama. Jadi dia tak menjadi. Okey, so kita boleh buat ini, kita boleh jadi outliner. Ini kita boleh buat macam-macam lah. Di samping tu sebenarnya dia dah ada template dalam Blender ni. Template macam dekat atas ni, apa yang kita boleh buat lah. Tapi ni banyak yang advance. Kita start dengan layout biasa dulu. Kalau nak modeling, dia boleh clearkan yang lain lah. Dia clearkan, nampak dia clearkan bahagian timeline tadi. Untuk animasi tadi dia clearkan. Sekarang tinggal 3 panel yang asas yang saya ceritakan lah. Kita ada 3D viewport, kita ada outliner, dan kita ada properties. 3 tu saja. Okey, so apa lagi saya nak preview yang dah dirakam. Kalau yang belum tengok lagi rakaman, satu lagi ialah panel-panel ni. Dalam rakaman tu ada 5 panel sahaja. Sebab kalau lebih daripada 5 tu mungkin akan confuse kan. Contohnya macam rukun Islam kan. Rukun Islam sebenarnya banyak benda-benda yang wajib lagi lah dalam Islam. Tapi Islam, Allah mempermudahkan cara kita memahami Islam tu dengan 5 dulu. 5 perkara. Jadi based on that, sebagai tabi'inya manusia, kita
kita pilih 5 yang paling penting lah daripada sini untuk kita faham. Iaitu satu, render engine untuk setting dia. Ni tab ni untuk render properties. Macam mana kita nak render. Render ni maksudnya bila kita nak export tu apakah teknologi ataupun protokol yang dia akan pakai kan. Dia ada 3. Yang workbench ni biasanya untuk animasi lah. Dia ringan saja. Dia tak ada material apa. Dia nak tunjukkan kepada klien ke, tunjukkan kepada tim apa yang telah dibuat. So dia tak payah pakai texture apa sangat. Kalau EV dia lebih cepat, dia pakai game engine punya teknologi dan dia tak realistik. Kalau yang cycle ni dia realistik tapi dia akan makan power yang banyak untuk render lah. Saya dah tunjuk dalam yang rakaman macam mana ini cycle render. Dia kira sikit. Scene yang simple ni maksudnya hanya ada kotak satu, kamera dan juga lampu. Kalau scene yang complicated akan makan masa sampai 1 jam, 2 jam. Kalau banyak geometris, banyak mesh dalam dia, rumput ke, gunung dan sebagainya, memang akan berat lah. Sebagai contoh, tak payah sebabnya saya pun tak tahu kat mana file dia. Scene yang berat ada kami buat scene Mekah dengan Kaabah, dengan bangunan dan sebagainya. Jadi yang tu dia akan ambil masa sikit lah. Okey, tu cycle. Satu lagi yang biasa EV lah. Saya pakai, kalau nak cepat kita pakai EV. Dia kalau kartun sikit, kartun dia okey lah. Sebab dia EV ni tak realistik dan dia cepat. So sekejap je. Kita tengok kat sini time dia render 27 tak sampai 1 saat. Half of the saat tu 27 millisecond. Kalau tu dia boleh kalau cycle dia lebih lama lah. Saya tunjuk lagi sekali. Dia tunjuk sini remaining 11 saat. Okey, berapa waktu dia? 12 saat. Berbanding tadi half saat je. Yang ni 12 saat. So itulah beza antara cycle dengan EV dan workbench. Workbench ni lagilah dia tak tekan je, dia memang dah jadilah. Lagi cepat dia punya time dia tu. So time dia tu 6 millisecond. Okey. So ini render tab. Dan ini output dia, kat mana kita nak keluarkan, kat mana kita nak tuliskan file tu. Misalnya dekat desktop ke, dekat dokumen ke, mana-mana lah. So output dia, yang ni dia punya resolution dia 1920. Sebagai contoh kita tengok daripada kamera. Okey, kamera maknanya apa yang akan ditulis ni daripada kamera lah. Ini dia punya lebar 1920 pixel, px ni pixel, 1080 tinggi ni. Dan ini juga sebenarnya resolution untuk video. Kalau video HD standard, inilah 1920 1080. Kalau 4K dia lagi tinggilah, 38 berapa, 219 lebih kurang. So kali 2, kalau kita kali 2, okey, 3840. Ni 4K punya resolution lah. Dia punya aspect ratio dia memang sama, tapi dia punya pixel dia akan bertambah lah. So kalau kita render, dia akan bertambah besar lah. Ya, kita tukar tadi workbench, kita tukar EV, dia akan jadi lebih besar. Dia besar lah. Kalau nak buat orang tu nampak terpulang, kalau kat mana kita nak export benda ni. Kalau kat wayang 4K, kalau kat terpulang kat mana diperlukan lah. Kalau untuk percetakan dia perlu yang besar lah. Percetakan, printing, kita perlu resolution yang besar. So resolution yang besar kita boleh setkan kat sini, resolution X dengan Y. Y ni dia naik atas, X ni yang melintang.
So expect lah. Kalau dia memanjang dia macam itulah. Kalau satu ni satulah. So macam itu. Render region ni dekat region ni saja. Yang lain dia tak payah calculate. So ada tak ada terpulang, itu semua nak ni advance lah, lebih kurang lah setting dia nak meringankan dan sebagainya. Okey. Seterusnya output dia kat mana? Stereoscopic ini tak payah tanda sebab ini untuk 3D video 3D. Maknanya yang jenis pakai spek tu kan. Kalau kita pakai spek pergi wayang tu nak tengok yang pakai spek ni lah. So ini advance punya. So saya pun rasanya tak pernah lagi export mana-mana video guna stereoscopy. Tak perlulah setakat ni. Okey. Sebab macam YouTube dan sebagainya pun masih boleh berfungsi dengan satu keping je lah. Stereoscopy ni biasanya dia ada dua dia combine. So untuk mata kiri dan mata kanan nanti nampak 3D. Okey, ini output macam tadi dah cerita. Metadata ni bila kita export kita nak letak apa? Bersama-samanya lah. Render time apa semua, ni apa-apalah metadata. Ini advance jugalah. Ni metadata. Post processing ni selepas dia export tu, kita nak dia, kalau kita tanda ni, dia akan pergi ke, dia akan ambil kira compositing. Tapi memandangkan sini tak ada note apa-apa, kita tak letak apa-apa, so dia by default lah. By default dia bypass lah sebenarnya. Kalau kita tak letak pun tak ada masalah. Sequencer tu sequencer lah, video sequence editor. Okey, sequencer video ni render. Video sequence editor. Betul. Okey, video sequence editor sebenarnya dalam Blender ada juga dia banyak sangat lah. Dia banyak sangat function dia. Kita pergi ambil simple je dulu. Dia boleh juga video editing. So maknanya kalau tanda kat sini dia boleh masuk terus ke untuk video editing lah. So tak apa dulu, kita try buat model dulu. So ni dia dalam panel-panel ni juga ada yang advance, ada yang basic lah. Yang basic kita tahu dimension dia lah. Sebab saya pun tak pernah usik yang lebih-lebih ni. Compositing selalu juga, tapi kalau video sequence ni kita edit dekat tempat lain lah. Saya tak edit di Blender sebab ada software lain yang lebih friendly untuk edit video. Okey. So dua ni pertama tadi render, kedua dia punya output, dan seterusnya yang ni world. World ni maknanya background dia. Background dia kita boleh setkan dekat color putih. Kita boleh tengok dia color putih. Dan kalau kita nak lihat ada background lah. Background dalam HD ni kita panggil HDRI lah, High Dynamic Range Image. Okay, so antaranya HDRI Heaven ni dia menawarkan background yang percuma. Menawarkan background percuma, texture percuma, model percuma. Okay, so kita ambil HDRI. Kita katalah kita ambil yang ni. Ini saya tunjuk dulu sebelum kita buat yang lebih detail. Sebelum kita buat satu-satu lah. Okay, so kita download. Okay, so 3D tadi kita tukar color ni kepada environment. Kita open yang kita dah download dekat ni tadi Orbita nama dia. So jadilah the background. So dekat mana? Dekat kita type saja HDRI kat Google. HDRI ni High Dynamic Range Image. Okay, so kalau dalam 3D HDRI akan merujuk pada image background lah. Background yang high dynamic range sebagai dia punya background dia. So box ni dah. Okay, apa peranan background ni?
dia juga berperanan, kalau dekat world ni dia juga berperanan memberikan reflection dan cahaya. So macam contohnya cube ni, kita pergi pula, kita lompat sikit ke material dekat sini. Kalau kita tinggikan dia punya kilat dia, maknanya kita kurangkan roughness dia, kita nampak reflection dia. Dia akan reflect bila kita bubuh image background tu, dia akan kira dan akan reflect lah apa yang berada di belakangnya. Kalau kita metallickan dia, naikkan sikit. Metallic ni maksudnya ciri-ciri untuk besi. Tapi dekat color ni dia akan intensekan lagi, tinggikan dia punya intensity dia tu, kontras dia. Kalau besi, dia punya reflection dia macam itulah kan, lebih kurang. So kita boleh nampak dia reflection, nampak dia bayang-bayang kalau besi dan sebagainya. Kalau kita kurangkan roughness dia, dia kurang lah. Kalau makin tinggi roughness, makin tak ada lah. Okay, so ini 5 panel. Okay, satu lagi saya lupa adalah modifier. Panel pertama render, panel kedua output dia, panel ketiga sepatutnya panel ketiga world, panel keempat modifier. Modifier ni adalah apakah function yang kita nak beritahu Blender, function kita nak buat dengan objek yang kita select ni. Kita select objek, kita buka tab modifier, kita boleh letak macam-macam. Contohnya array. Bila array, kalau kita tengok daripada kamera, screencast key on. Tapi kat sini tak ada screencast key. Okey, tak apa, saya tekan sini. Okey, so array ni kita boleh array ni kita banyakkan dia lah, duplicatekan dia. Dia sebenarnya satu objek data saja, tapi kita hantar, maknanya dia satu objek je, tapi kita beritahu dia kau duplicate jadi banyak dengan menggunakan modifier. So dia jadi banyak. So ada berapa? Ada 15. So nak tinggi kosong, maybe dia ke atas ke, yang ni maybe kosong. So dia boleh jadi macam itulah, ke bawah, ke atas. So ini adalah peranan-peranan modifier. Let's say kita letak lagi build ni sebenarnya untuk dia daripada kosong dia build. Ini pun satu modifier yang mudah lah, memudahkan kerja. Kita kata subdivision surface, dia membahagikan part segi tadi kepada, dia bagi satu. Kalau bagi dua, dia bagilah. So dia sebenarnya satu, tapi dia bagi, ni dah bagi dua, satu, dua. Dia dah jadi dua lah. Lepas tu dia dah bagi satu kali ganda. Lepas tu dia kali lagi, dua kali ganda kan. So dia jadi macam tu. Let's say kalau satu, dia satu kali ganda lah, satu kali ganda. Dan dia ada dua pilihan. Catmull Clark ni maksudnya dia mengsolvekan benda tu. Kalau simple, dia hanya bahagi. Sekejap saya try apply. Nak tunjukkan subdivision punya modifier. Apply. Kita masuk dalam edit mode atau kita tengok dekat sini. Dia dah bagi satu kali ganda. Satu. Ini kalau kita yang pakai simple lah. Tapi bila kita pakai Catmull Clark ni, dia melembutkan benda tu. Tu modifiernya. Yang ni dia berperanan kalau nanti kita nak buat try model sesuatu, kita pakai modifier, kita boleh buat lah. Nak buat cawan ke, nak buat apa-apa objek, karakter pun banyak boleh pakai ni. So dan seterusnya adalah material. Okey, untuk material ni sebenarnya dia ada satu, dia panggil dalam bahasa lain dalam Blender adalah shading. Shading ni dalam perkataan lain ialah material. Dia boleh buka lagi lah, maknanya agak complicated sikit, tapi sebenarnya dia simple saja. Yang ni adalah folder file browser.
the file browser, kita nak cari file-file yang ada. Yang ni sebenarnya dipanggil apa? UV editor. Kita tengok je lah, kalau kita tak tahu, tengok gambar macam ada kotak dengan cat tumpah ni, image editor. UV editor yang bawah, image editor. Okay, so yang ni apa dia punya cerita dia tu ialah shader editor. So kalau kita pergi pada tadi, basic modeling tadi, kat sini ini material kan. Material tu dalam nama lain dalam Blender ialah shading. Shading ni kalau kita nak adjust lebih lagi lah, maksudnya ini yang panel yang ditunjuk. Tapi kalau nak lebih lagi, kita buka lagi satu. Okey, dalam Blender selain daripada right click, kita juga boleh dekat sini. Saya lupa beritahu. Kat ujung ni, slow mouse dia kat ujung, dia akan ada jadi macam ni kan, target punya bentuk. Kalau tak, dia pointer pop, tiba-tiba macam target. So kita boleh buka. Kalau kita nak join kan, kita right click, join areas pun boleh joinkan balik, sebab tadi kita dah bagi kan. Okay, so kita buka balik shader editor. Okay, dia sebenarnya sama panel dia. Yang ni panel ke sini. Tapi bila shader editor ni, sebenarnya dia boleh lebih lagi lah. Misalnya kalau kita tambah image texture. Where are you? Kalau dah hilang sini macam mana? Tekan titik. Kita tekan titik, dia akan ada lah. Titik ni screencast kat sini ada tak? Tak tunjuk screencast. So tekan titik lah, titik dekat number pad. Dekat number pad, titik. Okay, so bila contohnya dah lost kan, kat mana dalam Blender, kalau dah lost je, okay, kat mana kita tekan titik, dia akan pergilah dekat objek yang kita select. Yang ni dia ada. Okay, so ini saya tunjuk contoh dulu, nanti kita try buat. Okay, so dia pakai node sikit, kita boleh sambungkan dia, dan kita boleh tambah gambar. Okay, katalah dekat download, apa gambar yang kita ada tadi, Orbita ataupun Studio Country Hall, kita try buka. So jadi tak ada gambar. Dia jadi gambar lah, sebagai texture dia tu. Texture dia tu sebagai gambar. Dan di waktu yang sama, kita boleh tambah kilat dengan tak kilat dia dekat sini. Nak bagi dia kilat, nak bagi dia tak kilat, pun boleh. So itu antara fungsi-fungsi lah. Kita balik semula pada tadi. Kita ada ni, apa dia, 3D viewport sebagai main dia. Kalau modeling dia, saya joinkan balik, tutup balik, join area. Okay, ni yang paling basic. Tapi untuk lebih dalam lagi, kita gali dalam sikit lagi daripada shading ni, kita boleh ada dekat sini. Tadi shader editor. Okay, ni shader editor lah. So kita boleh letak texture lah. Texture ni kita boleh letak apa-apa lah, gambar. Contohnya kita nak buat rumput kan, kita malas buat rumput satu-satu, kita letaklah gambar rumput. So jadilah ada rumput. So macam itulah. Okay, sekarang kita boleh start buat. Dah faham dalam Blender ni secara umumnya. Okay, kita start buat Okay, sekarang kita nak buat apa hari ni? Kita buat yang simple dululah. Saya rasa buat cawan lah. Kita buat cawan dulu. Cawan dengan menggunakan okay, yang ni modifier tadi ni kita boleh off kan. Dia macam ni, tapi kita boleh on kan lah. Okay, saya lupa nak sharing. Dalam Blender macam mana nak add sesuatu, kita boleh tambah kat sini. Dekat atas ni tulis add.
So dia ada macam-macam benda kita boleh add. Biasanya kita guna mesh sahaja dulu. Ataupun kalau kita buka-buka Blender dah ada kotak 4 segi, kita boleh terus guna lah. Kalau let's say dia tak ada lah, kita delete, dia tak ada. Ataupun kita nak tambah objek yang baru. Screencast ni kenapa dia tak keluar? Okay, dia kadang dia ada masalah sikit. Okay, so end ni saya nak sorokkan, nak keluarkan. Okay, so kita nak add dia objek ni. Apakah tindakan yang kita nak buat terhadap objek ni lah, nak transform dia ke, rotate ke apa ke, itu cerita lain. Okay, sekarang nak tambah barang dalam kita punya 3D viewport. Kita boleh add kita nak buat cawan kan. Nak buat cawan paling senang, bentuk apa yang paling dekat dengan cawan? Silinder kan. Silinder paling dekat dengan cawan. Ada ke cawan 4 segi? Biasanya cawan silinder. So kita add lah silinder. Okay, kita add silinder. So dia add dekat tengah-tengah ni lah, dekat titik yang sama. Ini kita dah move dia tadi. Okay, satu lagi, saya tadi dah buat dia dekat sini. Saya dah buat dia record, auto recording, auto keying. Auto keying ni maksudnya apa-apa saja yang kita buat dalam ni, dia akan letak key. Sebagai contoh yang ni, dia dah ada key kan, dia dah ada key kat situ. Kalau saya movekan dia, nanti dia create another key, nanti jadi animation lah. So saya offkan dulu dia punya key, supaya kita buat cawan ni tak mengganggu. Okay, balik semula. Ready Okay, cara add objek ni kita boleh add kat sini. Kita buat cawan dulu. First kali kita buat cawan simple. Kita guna silinder. Okay, dekat silinder ni dia ada ni lah, setting dia yang kita nak guna. Nak banyak ke, nak sikit ke, ini boleh kita setkan kat sini lah. So terpulang nak pakai banyak mana, tapi saya rasa 12 pun dah cukup. Sebab cawan low poly lah, ni biasa je lah, 12. Okay, cawan ni kita nak buat dia ada tangan apa, ada cuping untuk kita boleh pegang. Okay, so dekat sini okay, dalam Blender satu lagi saya lupa beritahu, dekat sini ini ialah dia punya 3D viewport. Ini adalah mode dia. Mode ni maksudnya kita nak modeling tu ada macam-macam mode yang kita boleh gunakan. Sebagai contoh, okay, yang paling basic sekali ialah edit mode lah. Dekat luar ni kita tak boleh nak edit. Dalam video rakaman saya ada share, kat luar ni kita tak boleh nak edit. Kita kena masuk ke dalam sikit. Object mode ni dekat luar lah, dekat luar. Object mode ni maksudnya dalam mode yang kita boleh select objek lain, kita boleh animate objek lain sama-sama dalam maknanya overall lah, dekat layer yang paling atas sekali. Kita dah ni object mode. Masuk dalam sikit, edit mode lah. Okay, edit mode ni nanti dia automatic dia jadi color orange, menunjukkan dia bersedia untuk diedit. Kalau kita klik mana-mana, dia tak select lah. Kalau kita select, dia akan select dekat situ lah. Kenapa screencast ni selalu hilang? Tu yang saya pelik sikit. Okay, so sekejap. Okay, so ni kita dah boleh select. Cara-cara bila dalam ni kita boleh ke atas ke bawah kan. Kita boleh pindahkan dia, boleh buat macam-macam lah, boleh rotate ke semua boleh. Kalau kita dalam object mode, kita tak boleh buat benda-benda tu. Benda ni dah sebagai satu benda yang solid. Tapi bila masuk dalam edit mode, kita boleh tekan, sama ada kita buka kat sini ataupun shortcut dia tab lah. Bila tekan tab dekat keyboard tu, dia masuk ke dalam edit mode. Okay, edit mode. Edit ni maksudnya kita nak edit lah. So kalau sekali Ctrl Z tadi,
Okey, kita kembali pada kita punya bentuk silinder tadi. 12 pun dah cukup sebab dalam 3D, okey saya lupa kat sini dalam Blender kat ujung tepi ni dia cakap kita boleh tengok scene statistic. Scene statistic dia dah cerita lah kat sini. Ada collection, ada apa benda nama dia. Vertices dia ada 32. So kita kalau boleh make sure dia as low as possible lah. Dia ada 32. Tapi kalau banyak-banyak kita buat, sebagai contoh, kita masuk edit mode ni, kita bobol lagi subdivide macam apa. Subdivide ni kita bobol, katalah letaklah 30 ataupun 10 lah, kita 10 kali ganda subdivide dia macam ni. Jadi dah berapa ribu vertices yang ada, edges yang ada. Dia daripada 32 dekat bawah ni dah jadi berat lah. Sini nanti kalau lagi banyak cawan, lagi banyak benda lain, lagi berat. So kita kalau boleh lagi sikit lagi bagus lah. Okay, so kita masuk edit mode tadi. Okay, cara nak buat cawan simple saja. Shortcut dia, sekejap. Yang ni kat tepi ni dia ada function insert faces ni kat tepi ni. So dia boleh kecilkan lah. Tapi kalau nak mudah, dia sebenarnya saya pakai I lah, pun sama juga. I dia boleh kecilkan macam tu. Okey, dah siap yang ni, dah kecilkan, kita boleh turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah. Macam nak turunkan ke bawah? Yang ni dia boleh extrude kat sini. Dia boleh turunkan ke bawah. Ataupun kita Ctrl Z, saya boleh tekan E. E pun boleh ke bawah. So ke bawah ni kita boleh tengok dekat sini lah X-ray dia. Dia dah sampai bawah mana, sampai mana, ke bawah. Kita boleh buat lah dia kat sini ke. So dah nak jadi cawan kita. Ataupun kita pakai solid, tapi kita boleh tengok dia punya X-ray lah. Ini X-ray view lah. X-ray view. Kalau tak, kita nampak dia macam ni je lah. So dah ada dah. Cawan dah ada, dah siap lubang. Okay, siapa yang dah buat? Dah buat? Boleh So daripada sini dah siap dah cawan kita sikit. Tinggal dah boleh tengok. Okay, tinggal kita nak kemaskan dia. Maybe nak tambah dia punya telinga kan. Nak tambah dia punya telinga, kita masuk balik edit mode. Kita sebenarnya dekat bawah ni dia ada loop cut, ataupun dia tulis kat situ. Dia tulis apa? Dia tulis shortcut dia ialah Ctrl R. Shortcut dia ialah Ctrl R. So kita Ctrl R. So kita boleh bagikan kepada 2, 3, 4 pun boleh. Okay, nanti dia nak bergerak, dia boleh bergerak. Bila kita left click, dia boleh bergerak. Kita right click, dia akan tetap dekat tengah-tengah. Okay, daripada sini dah nampak dah rupa cawan. Daripada depan lah kita tengok Okay, so kita keluarkan yang, kita boleh pilih mode dekat sini. Kita pilih face. Kita boleh pilih 2. Kita boleh tarikkan dia, sama ada kita pakai extrude region ataupun kita E. Pun boleh. E lagi sekali. Okay, so ataupun saya satu je lah, satu kali E saja. Dan dekat sini kita pilih edges ni. Okay, dia ada tiga pilihan nak pilih. Ni adalah cara-cara nak pilih. Ini adalah vertex, titik. Kita pilih secara titik lah. Benda-benda ni kita pilih titik satu, berdasarkan titik lah. Yang ni berdasarkan garisan, ataupun dalam istilah dia dipanggil edges. So edges ni kita pilih ni.
dengan pilih satu lagi. Macam mana nak pilih dua ni? Saya tekan shift. Mula-mula klik satu, saya tekan shift satu lagi, dia dah pilih satu lagi. So daripada sini, macam mana nak hubungkan dia? Satu cara ialah kita tekan F saja. F ni untuk fill. Tengok saya tulis, saya tekan F. Okay, dia dah ada fill situ. Kita boleh pilih balik pada yang face ni. Kita tarik balik E. Okay, dah jadi dah cawan. Dah jadi dah kita punya gelas. Yang ni kita boleh tinggikan lah. Yang ni kita boleh naikkan dia ke atas dan ke bawah. Macam mana? Kalau saya guna scale. Kat sini ada tak scale? Okay, scale di axis ni di atas. Okay. So dekat sini kita dah nampak dah kita ada cawan. So dah nak jadi dah cawan kita. Tinggal tambah satu lagi. Okay, kita tambah modifier lah. Kita tambah modifier nak bagi dia lembut. Sekarang ni cawan ni dah macam cawan Minecraft kan, cawan keras kan. Okay, kita letak modifier. Okay, sorry ni dia buat sibuk sikit. Kita join areas dekat sini. Okay, kita ada beberapa saja. Ada untuk kita tengok daripada kamera ataupun yang render. And then yang ni dia punya outliner dia. Outliner ni maksudnya apa yang ada dalam scene. Silinder ni kita boleh bubuh nama pun. Kita boleh bubuh nama mug atau cawan air Milo lah kata kan. Apa boleh. So kita boleh bubuh nama pun. Kita double klik, bubuh nama lah. Bubuh nama dia. Okay. So dah siap dah cawan Milo, tapi rupa dia tak berapa menjadi. Okay, maksudnya dia keras kan, dia keras. Ada beberapa cara nak lembutkan dia. Antaranya adalah menggunakan modifier. So kita klik pada yang gambar sepanah tadi. Yap. Naik atas. Okay, yang sepanah ni ni sepanah adalah modifier. Kita tambah tadilah subdivision surface. Sebab subdivision tu tujuan dia membahagikan dan melembutkan lah. Contoh yang ni dia melembutkan. So jadi lembut. Okay, cumanya ada masalah sikit pada ni. Dia ada inilah isu pemegang dia tu tak apa konsisten kan. Okay, tak apa, kita boleh betulkan. Sebabnya dia ni lah, ini tak sama tinggi dengan yang sebelah sana. So ini sedikit advance. Macam mana nak tinggikan dia yang sebelah sana, nak samakan tinggi. Okey, ni advance sikit iaitu yang ni kita pilih yang luar ni, kita pilih ni, kita pilih edges, kita pilih yang luar. Yang ni pun kita pilih yang luar. Okey, macam mana nak bagi dia sama rata, sama-sama tinggi. Kalau nak bagi dia sama-sama tinggi, kalau saya gunakan scale tapi kosong. Kita kosongkan scale dia tu. So S scale di axis yang kalau ke atas ke bawah tu adalah axis Z. S sekejap mana? Okay, yap. S Z kosong. So dia jadi sama tinggi, tapi dia masih ada sedikit situ lah kan. So ni pun sama. S Z kosong. So cuma saya tak pasti kenapa dia bahagi macam tu. Sepatutnya dia kalau simple. Okay, so ni antara cara nak buat cawan lah. Okay, maybe kita nak solvekan benda ni.
Maybe kena tambah lagi satu loop cut dekat sini. Kita tambah dia. Tak jadi juga. Saya rasa saya terbuat dua titik. Dia tu sebab dia terkembang macam ni. Kita Ctrl Z. Saya rasa dia ada dua vertices. Okay, ni advance sikit cara nak clean up dia punya scene. Sebenarnya okay, kita kalau tak scalekan dia pun, saya rasa ni sebab ada dua vertices. Kita A, select semua A. M by distance. M ni merge lah. Kita mergekan apa-apa point. Ini sedikit advance. Ni cara nak clean upkan scene bila dah tersilap macam ni kan. M ni untuk merge by distance. Apa-apa point yang berdekatan dia delete. So far tak ada juga. Okay. So okay, tak apa. Saya rasa saya ada buat kesilapan. Okay. So dia ada dekat sini ada nampak ada dalam tu ada benda lain. Okay, dalam tu ada benda lain. Bila kita X-ray baru nampak lah. Dalam tu dia ada objek-objek lain lah. Contohnya benda tu kan. Okay, tak apa, kita balik semula. Saya telah melakukan kesilapan dalam memodelkan dia punya tangan dia tu. Okay, so kita delete dulu yang ni. Saya pun tak perasan. Sekejap. Sorry. Kita perlu select balik yang ni. Saya salah select. Tadi saya terselect loop cut. Okay. Kita delete X. Cara nak delete X lah. Okay, bila kita buat kesilapan, kita belajar dari kesilapan lah. Okay, so kalau yang ni, semua point-point ni kita boleh pilih. Kita pilih sebagai F. Okay, so yang ni pun kita boleh sebagai F juga. Antara dua ni kita pilih F. Lepas tu kalau ada yang banyak-banyak, kalau ada bertindih kita M. Delete merge by distance. So far dia tak ada vertices yang dia remove. So ni 1, 2, 3 kita boleh teruskan E. Macam tu. Kalau kita add modifier subdivision surface, dia dah rata lah kat situ. Tapi kita nak tengok apa masalah dia. So far macam tak. Okay, dekat dalam ni macam dia kosong kat bawah tu. So kita kat sini dia kosong. Kalau kita tengok kat dalam ni dia kosong. So kita bagilah dia, isilah dia. Satu ni, satu sana. Kita F. So dah jadi. A dah jadi dah. Cuma dia lembutkan sikit, tapi dia masih belum betul-betul lembut kan. Dia masih belum betul-betul lembut. Okay, cara kita nak kemaskan dia lagi ialah kita boleh right click, shade smooth. So dia dah smooth sikit. Sekarang kita nak kemaskan lagi dia punya tepi-tepi dia, bawah-bawah dia dan sebagainya. Kita boleh bubuh material pun. Kita letaklah new material. Kita bagi dia material. Kilat dia, lebih kilat lagi. Dia macam glass. Dah nampak dah macam glass. Cumanya dia mengarut sikit lah. Dia punya rupa dia yang kat sini kan. Okay, so kita boleh masuk sini. Kita boleh tambah loop cut. Mana loop cut? Kat bawah ni loop cut. Tambah satu sini. Tambah satu sini. Oh, sorry. Okay. So itu kita dah tambah loop cut. Dan loop cut ni sebenarnya kita boleh bila bawa ke tengah sikit, dia mengemaskan lah. Mengemaskan dia punya ni. So kita boleh select loop cut. Kalau kita nak select dia sebagai ring, kita boleh ALT lah. Kita tekan ALT, Shift ALT. Sorry.
ni Shift ALT, dia akan select sebagai ring lah. Dia akan select sebagai ring. Kita boleh tolak dia. Okay, so lebih kurang macam tu. So katalah dia punya ni kita nak bagikan ke belakang. Ya, tapi okay, kita boleh loop cut dia. Kita boleh loop cut kat sini. So antara cara-cara yang boleh kita buat lah untuk memperkemaskan. Antaranya yang ni pun kita boleh kemaskan lagi. Control Shift ALT klik tu, kita bawa ke dalam lagi. Kita bawa ke dalam sikit. Okay, so dia dah lebih kurang lah. Cumanya yang ni tak berapa kemas sangat. So ini sebagai contoh lah cara buat cawan. Ataupun ini satu cara. Satu cara lain sebenarnya adalah kita buat berasingan. Dia punya cuping telinga dia ni kita buat berasingan. Saya buat lagi sekali. Ataupun saya buat objek yang lain. Ini satu cara buat cawan. Kita buat lagi satu cawan. Kita buat lagi satu cawan. Shift ataupun ni add object cylinder. Okay, dah 10.30. Sepatutnya kita rehat, tapi tak apa. Kita habiskan dulu cara buat cawan ni. Lepas tu kita boleh ni lah, boleh rehat kejap. Nak minum air ke apa kan. Ataupun kalau adik-adik, tuan-tuan, puan-puan dekat rumah nak minum air sambil-sambil pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, sekarang kita dah add cylinder. Saya pindahkan dia ke depan. Okay, kita buat cawan macam tadi. Atas kita pilih. Kita sebenarnya boleh pilih dekat sini Insert Faces. Dan juga kita boleh ke bawahkan dia Extrude. Kita nak tahu, kita tengok X-ray lah. Ni X-ray ke bawah. Nampak sikit lah dia punya dalam dia tu apa yang berlaku. Okay, so dah siap. Saya lagi suka select box lah. Kita terus select box ni. Kita jangan biarkan dia dekat situ je. Nanti kadang-kadang dia bila kita klik lagi sekali, dia akan menambah lagi dia punya Extrude Faces. Extrude ni maksudnya dia mengeluarkan daripada dalam tu, dia keluarkan. Okay, ni another cawan kita cuba buat. Kita Ctrl R beberapa kali. Okay, kita right click. Okay, kita klik left click, lepas tu kita right click lah tadi. Okay, sekarang daripada depan kita nak keluarkan dia punya cuping telinga dia ni. Sorry, kita offkan dulu sebab nanti dia pergi select belakang. Okay, kita nak keluarkan dia punya pemegang dia. Kita select dua. Lepas tu kita Shift D. Shift D untuk pisahkan dia lah. Dia dah terpisah. Kita grabkan dia, movekan dia ke belakang sikit untuk kita buat dia punya cawan lah. Okay, so cawan punya pemegang. So yang ni sama macam tadi, F. Lepas tu yang dua ni, ini cara lain lah. Cara lain nak buat. Okay, jap. Daripada sini kita boleh extrude lagi sekali. Keluarkan sikit. Okay, lepas tu yang dekat sini jap. Okay, yang dekat sini dengan dekat sini kita boleh F kan dia. Tak jadi. Okay, kita okay, kita boleh tekan F. And then nanti dia daripada sini kita boleh F. Yang ni susah sikit. Sepatutnya saya delete dalam dia permukaan ni.
only faces. Okay, yang ni kita delete supaya mengelakkan dia bila yang dalam ni tak pakai lah. Okay, sorry. So daripada sini F. Okay, bila kita tekan F tu dia akan automatic lah. Cumanya dia tak ikut sengit sikit lah. Dia sengit macam tak jadi lah, sebab dia sengit. Sepatutnya dia keluar macam biasa. Sekejap kita betulkan balik dunia ni. F. Okay, so sepatutnya, sebab saya biasa pakai E je, kita ambil terus lah, kita pakai E je kan. E tu maksudnya tekan butang E. Kat sini E. Dia dah terus ada garisan kat situ. Kalau pakai tepi ni dia tengok dia akan tengok daripada atas, dia akan straight. Bila pakai tepi-tepi ni dia ada risiko macam itulah. So dia pun ada sengit-sengit kan. Jadi sebab saya biasa pakai shortcut je untuk kali ni, saya try tunjuk salah satu. Tapi nak mudah kita E lah, sebab kat sini pun dia akan tunjuk E, extrude region. Okay, so pakai je ni, select ni. Okay, daripada sini dekat sini dengan sini kita F. Lepas tu seterusnya atas E. Dia dah ada garisan biru tu, maknanya kita ikut lah. So dia akan extrude region macam tu. Okay, so bila kita tambah modifier, tambah lagi sekali modifier, subdivision surface, dia jadi macam tu kan. Kita boleh lembutkan dia, shade smooth. Okay, sekarang ni ada isu macam tadi. Apa ke benda yang ni kan, kita okay, satunya benda okay, kita tengok kat sini. Apa, kenapa dia jadi macam tu. Kita pilih semua A, Ctrl N, Shift N. Okay, Shift N ni nak membetulkan benda ni lah. Dia terbalik tadi, dia punya face dia tu terbalik. So bila dah Shift N tu dah okay, dah betul. Okay, itu satu. Yang kedua, macam susah susah sebab saya dah salah buat. Dia sebenarnya sama je, simple je. Susah sebab tiba-tiba dia timbul benda tadi tu. Dia sebab saya salah buat. Okay, so kalau kita bagi dua, dia jadilah sikit. Okay, sekarang ni kita nak jadikan mana ada cawan yang lembut macam ni kan, kat ujung dia. Okay, kita boleh jadikan dia tajam. Kita offkan kejap. Kita pilih benda ni, kita pilih, kita shift sambil kita klik lah. Okay, shift ALT. Jadi tak jadi. Okay, tak apalah, kita tekan shift je. Satu. Lepas tu kita tekan shift 4 lagi benda kat atas ni. 1, 2, 3, 4. Okay, so daripada sini kita pergi tepi, item, dipanggil crease. Crease ni tiba nanti dia bagi merah, color merah. So crease ni maksudnya bila kita on, dia akan menajamkan bucu dia tu. Crease tu maksudnya bucu, dia akan menajamkan bucu dia. Itu cara kita pakai modifier subdivision ni. Kita beritahu dia bucu ni adalah bucu yang tajam. Kita tak nak dia lembut. Kalau tak dia lembut, kita tajamkan bucu dia, so dia jadilah tajam. Okay, so sekarang cawan dekat sini kita nak betulkan lagi sikit. Yang ni dengan atas ni, kenapa dia tajam sangat kan? Biasanya cawan dia akan macam tu kan biasanya. Okay, so cara-caranya kita
scale saja. Cara nak scale sama ada pakai ini, scale ini pun boleh. Okay. Ataupun button dia adalah S untuk scale dekat Z. So hampir jadi juga. Kita tengok daripada depan jadi ke tak dari tepi. Okay, maybe kita lagi lembutkan dia lagi sikit untuk jadikan dia cawan. Scale yang ini kita lembutkan dia. Okay, jadi ke tak? Okay, hampir-hampir lah. Kita lembutkan dia lagi sikit. Maybe yang dalam ni kita kena tolak, adjust sikit yang dalam. Kita pilih surface ni, kita movekan dia, move ke dalam. Tapi berhati-hati sebab dia punya ni adalah sengit. Sebab apa sengit? Sebab dia orientation dia tu berdasarkan global. Kat sini tulis global. So jadi dia sengit. Saya Ctrl Z. Jadi dia akan, sepatutnya dia straight ke situ, tapi dia sengit kan. Okey, bila dalam 3D ni dia nampak macam susah lah, tapi ambil kira lah, benda ni nanti kalau kita tolak dia akan jadi sengit. Sebab tu dia sengit. Okey, so sebab dia global, kita tukar kepada local. Local ni maksudnya mengambil kira apa dia tak jadi. Sekejap benda ni sepatutnya dia mengambil kira tools. Okey, saya tak nak pakai benda tu lah. Benda tu dia, biasanya saya macam ni. Bila local, kita G saja, GX, dia akan, kalau daripada atas GX. Oh, dia still macam tu Okay, macam mana nak movekan dia mengikut kiblat dia ni. So sepatutnya dah local lah. Ni pun dah local ataupun normal. Okay, saya salah pilih, bukan local tapi normal. Normal ni maksudnya mengikut permukaan dia. Permukaan dia ke arah sana kan. Kalau kita nak movekan dia, dia akan ikut normal permukaan. Sorry, saya silap. Mengikut permukaan dia. So kita boleh tolak. Tolak ke dalam sikit untuk memperkemaskan bentuk ni, bentuk pemegang dia ni. Okay, kita tolak, dia nampak cantik sikit lah. Maybe kita Ctrl Z. Kita ambil sekali dengan yang atas lah. Kita ambil sekali yang atas, yang ni dengan yang bawah. So kita movekan dia, nak lembutkan dia jadi nampak okey lah. Yang ni okey, ni satu cara lagi kalau kita rasa benda ni membazir. Saya rasa macam saya nak gabungkan je lah. Nak gabungkan di antara benda ni dengan yang ni. Dia macam buang karen lah, dia banyak-banyak. So kita gabungkan dua ni. Kita pilih dua, kita gabungkan M. Okay, mula-mula kita pilih yang ni, lepas tu kita pilih yang kedua kan, M. Add the last. Sebab yang last tu kita pilih. Mula-mula first, kita tekan shift, kita pilih satu lagi M dekat yang last. So macam tu. Yang ni M, merge dia. M tu untuk merge lah, dekat yang last. Yang ni M dekat yang last. Okay, so cawan dia dah mula jadi bulat dan mula nampak cantik lah. So dah nampak lah macam cawan. Dan kita boleh apply material. Nak buat cawan dia colour, atau kita buat cawan yang baru pun boleh.
material yang lain. Kita buat new material. Kita bolehlah letak nama apa pun. Material cawan. Okey. Material cawan ni kita letak dia color, kita nak buat cawan dia color apa? Coklat ataupun merah. Macam cawan Nescafe kan, merah. Okey, kita lihat color lah merah. Okey, kita boleh buat dalam dia color hitam kalau nak buat cawan style-style Nescafe tu kan. Dan kita boleh ubah, nak bagi dia punya lagi kilat pun boleh material dia. Kita ubah dekat roughness kat sini. Ubah bagi kilat. So nampak dah macam mug. Okay, dah boleh jemput minum. Pukul 10 kita rehat kejap. Dah jadi cawan kita. Kita boleh bancuh air lah. Lepas ni kita akan buat dia punya finishing dia lagi sikit. Sebab sebagai contoh, mana ada cawan yang melembut macam ni kan, kita boleh kemaskan lagi. Kita boleh bubuh material yang lain dalam satu cawan yang sama. So kita akan sambung semula pukul 11.10 insyaAllah. Thank you, sir. Okay. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, tak ada masalah.